Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Demi menyelesaikan masalah pencerobohan Pukat Tunda yang telah mengancam mata pencarian pada nelayan pesisir pantai, iaitu Lesen Kelas A yang kian kesempitan hidup, saya ingin menyentuh tentang penetapan kawasan penangkapan ikan di kawasan Sungai Balang, Bagan dan Parit Jawa, berpandukan kepada keadaan geografi setempat untuk golongan nelayan tersebut. Mengikut dasar kawasan penangkapan ikan, Pukat Tunda iaitu pemilik lesen kelas B dibenarkan beroperasi di luar 6 batu nautika daripada pesisir pantai dari jam 6 pagi hingga 6 petang dan boleh beroperasi sepenuh hari di 12 batu nautika dari pesisir pantai. Untuk makluman, jarak perairan di kawasan perairan Parit Jawa dengan Pulau Sumatera Parit Jawa dengan Sumatera Indonesia adalah paling sempit di antara Daruan Selat Melaka. Contohnya, jarak antara Tanjung Toho dengan Pulau Bangkalis hanya 22 batu nautika sahaja. Adalah tidak relevan bahawa Pukat Tunda beroperasi mengikut dasar kawasan operasi ini kerana sentiasa berhadapan dengan disko terceroboh masuk ke sempadan perairan Indonesia dan ditahan oleh pihak penguatkuasa sana. Kementerian perlu melakukan kajian terperinci berdasarkan fakta ini untuk mengemaskinikan dasar ini berpandukan keadaan geografi setempat di kawasan perairan Parit Jawa. Tuan Yang di-Pertua, kerana hanyutan arus air yang tidak menentu mungkin menyebabkan bot nelayan pesisir pantai lesen kelas A juga terceroboh masuk ke sempadan negara jiran sehingga ditahan oleh pihak berkuasa ataupun dilanggar oleh kapal kargo yang lalu lalang di zon perairan antarabangsa. Lagipun, sumber ikan di kawasan Sungai Balang, Bagan dan Parit Jawa, tiga tempat, semakin berkurangan atas pencerobohan dan persaingan Pukat Tunda. Nelayan-nelayan tersebut terpaksa berlayar lebih jauh untuk mencari ikan. Dianggapkan purata pendapatan harian bagi sesebuah Pukat Tunda ialah sebanyak 6 tong yang bernilai RM20,000. Manakala purata pendapatan harian bagi sesebuah bot kelas A adalah sebanyak RM300 dengan kos minyak, upah, jara, kelengkapan bot dan sebagainya yang puratanya mencecah angka RM200. Kadang-kadang pendapatan bersih harian cuma RM50 sahaja. Dimaklumkan bahawa nelayan tidak boleh keluar tangkap ikan sepanjang tahun, terpaksa bergantung pada musim dan keadaan cuaca dan dianggapkan kurang daripada 150 hari setahun boleh ke laut menangkap ikan. Saya jalankan supaya kawasan perairan dari pulau besar hingga sempeda dihaskan kepada nelayan pesisir pantai lesen kelas A sahaja yang latar-latarnya merupakan kelompok nelayan terbesar dan golongan yang berpendapatan rendah demi menjamin kehidupan harian mereka. Pukat Tunda yang berlesen kelas B perlu diadakan kawasan operasinya ke pantai timur ataupun dinaik taraf ke kelas C untuk beroperasi di kawasan perairan antarabangsa. Terima kasih. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, Peraturan Perikanan Kelautan 1967 telah menetapkan bahawa vesel Pukat Tunda Zon B dibenarkan untuk beroperasi
di kawasan 5 batu nautika dan ke atas dari pantai. Cadangan supaya kawasan perairan di Pulau Besar sehingga Semarak dikhaskan kepada nelayan zon A sahaja adalah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Ini adalah kerana vessel zon A dibenarkan untuk beroperasi di kawasan pengairan 5 hingga 5 nautika ke atas sahaja. Walau bagaimanapun, vessel zon A daripada negeri Johor tidak dibenarkan untuk menangkap ikan di perairan negeri Melaka, termasuk kawasan pengairan Pulau Besar, dan begitu juga di sebaliknya. Satu perbincangan di antara Kerajaan Negeri Johor, Melaka dan Jabatan Perikanan Malaysia perlu diadakan untuk mendapat persetujuan daripada semua pihak yang terlibat supaya para nelayan daripada kedua-dua negeri boleh menangkap ikan di kawasan yang dicadangkan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sedar bahawa kawasan pengairan di antara Johor Barat dengan Sumatera di Selat Melaka adalah amat sempit, iaitu di antara 12 hingga 23 batu nautika di sepadan antarabangsa dengan Indonesia. Justru itu, Jabatan Perikanan akan mempertimbangkan supaya pukat tunda zon B daripada Johor Barat berpindah ke Johor Timur dengan syarat vessel pukat tunda zon B dilupuskan dan digantikan dengan vessel baru yang lebih besar dan layak beroperasi di kawasan 12 nautika ke atas, iaitu dalam zon C dan C2. Tujuan pemindahan ini adalah untuk menangani masalah vessel pukat tunda B di Johor Barat yang terpaksa beroperasi di kawasan yang agak sempit, khususnya ketika beroperasi di waktu malam. Vessel-vessel zon B yang hendak dilupuskan boleh dijual kepada kerajaan dengan harga pasaran di bawah program exit plan, bergantung kepada peruntukan yang sedia ada. Walau bagaimanapun, sekiranya bilangan vessel pukat tunda di zon C sudah memenuhi had maksima di Johor Timur, maka Jabatan Perikanan Malaysia akan memberhentikan pengeluaran lesen vessel pukat tunda zon C hasil daripada pelupusan vessel zon B. Terima kasih.